Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berusaha Tuan Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah, Guru Besar SKPP 92. Puan Azizah binti Muhammad Mohyin, Guru Perpustakaan Media SKPP 92. Puan Norfiazah binti Abdullah, Penyelaras Nilam SKPP 92. Okay, Puan Nur Aslinda binti Johari selaku penyelaras tahun 1 2021. Okay, guru-guru, anak-anak tahun 1, seterusnya ibu bapa yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okay, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, petang ni kita dapat bersama-sama di dalam medium Google Meet ni secara atas talian. Ustazah percaya dah boleh dah nak merentas daerah betul, masing-masing dah ada cadangan nak ke sana ke sini. Tapi petang ni terima kasih ya bersudi bersama-sama dengan kita. Menganjak dahulu jadual untuk pergi ke taman ataupun shopping mall kan. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kita dalam taklimat Nilam tahun 1 2021. Memang kita adakan khas untuk anak-anak tahun 1 ya. Sebenarnya sebelum ni memang PSS ada perancangan untuk memberi penerangan kepada murid-murid, tapi itulah kerana tiba-tiba kita PKP jadi tak dapat nak buat. Dan rezekinya di hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semuanya ya. Jadi bagi kita berkati lagi perjumpaan kita petang ni, taklimat kita petang ni dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita teruskan ke acara yang seterusnya, kita ada ucapan daripada guru besar. Saya nak sentuh sikit berkaitan Nilam ya. Nilam ni nadi ilmu amalan membaca dan ia bukan perkara yang baru. Dia bermula sejak tahun 1999 lagi. Dah 22 tahun ya program Nilam ni dijalankan di Malaysia yang mana dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kalau ada siapa yang kenal Dr. Nur Amalina Cik Bakri, adalah merupakan tokoh Nilam kebangsaan tahun 2004 ya. Masa tu beliau tingkatan 5 dan juga menjadi pelajar terbaik SPM tahun 2004 dan sekarang menjadi seorang doktor pakar bedah di hospital di London. Dr. Amalina ni merupakan salah seorang tokoh Nilam ya. Jadi program Nilam ni kita nak mengangkat dengan sebaik yang mungkin lah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Guru Besar. Haji, mikrofon. Tuan Haji tak dengar suara. Tuan Haji tak buka mikrofon. Sorry. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis pada hari ini, Ustazah Rokiah binti Abdullah. Yang dihormati Puan Azlin binti Nin, penolong kanan pentadbiran. Kemudian penyelaras tahun 1 Puan Nur Aslinda binti Johari, Guru Perpustakaan Media Puan Azizah binti Muhammad Mohyin, penyelaras Nilam Sekolah Puan Norfiazah binti Abdullah, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita bertemu secara maya pada hari ini melalui program Taklimat Nilam Murid Tahun 1 bagi tahun 2021. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas kerjasama semua ibu bapa, Jawatan Kuasa Nilam Pusat Sumber Sekolah, guru-guru tahun 1 dan murid-murid yang dapat meluangkan masa hadir dalam sesi Google Meet pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan gambaran awal dan info ataupun maklumat berkaitan dengan pelaksanaan program Nilam kepada murid-murid tahun 1. Sebagaimana yang kita sedia maklum, murid-murid tahun 1 ini hanya dapat bersekolah secara bersemuka dalam tempoh lebih kurang 2 bulan sahaja, iaitu pada awal tahun 2021 ini sekitar bulan Mac hingga ke bulan Mei. Pelbagai aktiviti secara bersemuka tidak dapat dijalankan ataupun dikongsikan dengan murid-murid tahun 1.
Salah satu program yang perlu diketahui oleh murid-murid tahun 1 adalah berkenaan dengan program nilam. Okay. Objektif pelaksanaan program nilam ini adalah untuk melestarikan budaya membaca berkualiti sepanjang umur hidup murid ni dalam kalangan murid-murid. Selain itu, ia juga bertujuan untuk membentuk kognitif, afektif dan psikomotor murid-murid untuk terus menjana dan melahirkan idea kreatif dan inovatif melalui tabiat membaca. Seperti yang disebutkan oleh pengacara majlis tadi, Dr. Amanina adalah salah seorang contoh tokoh nilam pada tahun 2004. Sehingga kini telah terbukti bahawa dengan membaca pelbagai kejayaan boleh diperolehi. Ya. Baik, seterusnya program ini juga diharapkan dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Program nilam ini melibatkan semua warga sekolah sekaligus meningkatkan penglibatan ibu bapa, masyarakat atau komuniti setempat dalam pembinaan tabiat membaca yang berkualiti. Bermula pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan sistem IQ Nilam bagi merekod bacaan murid dengan menggunakan ID Delima. Walau bagaimanapun, pada 17 Ogos baru-baru ini, sistem IQ Nilam ini telah ditangguhkan buat sementara waktu. Dengar kabarnya ialah proses naik taraf untuk ditambah baik. Sebagai alternatif untuk perekodan nilam ini, pihak sekolah telah memperkenalkan perekodan menggunakan Google Form. Justru dalam taklimat hari ini, ibu bapa dan murid-murid tahun 1 akan diterangkan berkaitan perkara ini. Kami berharap pihak ibu bapa dapat bersama-sama memupuk sikap suka membaca dan menarik minat anak-anak kepada konsep pencarian ilmu sepanjang hayat. Peranan ibu bapa sangat penting dalam melestarikan amalan membaca dalam kalangan anak-anak dan memastikan penglibatan anak-anak secara berterusan dalam program nilam ini. Murid-murid tahun 1 digalakkan untuk membaca dan merekod bacaan mereka sekiranya sudah menguasai kemahiran membaca. Hadirin sekalian, Imam Syafi'i ada menyatakan ilmu itu bukan dihafal tetapi yang memberi manfaat, dan barang siapa yang tidak mencintai ilmu maka tidak ada kebaikan padanya. Justru kita mengharapkan anak-anak kita dapat terus menimba ilmu melalui pembacaan dan dapat memanfaatkan apa yang dibaca untuk diri mereka sendiri dan juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebelum saya mengakhiri ucapan, besarlah harapan saya agar murid-murid dan ibu bapa dapat melibatkan diri secara aktif dalam program nilam ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua ibu bapa, guru-guru dan murid-murid. Semoga melalui penglibatan murid-murid dalam program nilam secara berterusan akan dapat memberikan impak kepada kemenjadian murid-murid khususnya dan warga sekolah amnya. Membaca pemangkin kecemerlangan. Kita libat, kita hebat. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar kerana sudi memberi ucapan sepatah dua kata kepada kita semua. Pelbagai azimat kita simpan baik-baik dan sematkan Okey, harap anak-anak pun masih lagi segar bersama kita. Okey, lambai-lambai sikit anak-anak tahun 1, lambai-lambai sikit. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita akan anak-anak kita akan teruskan tanpa buang masa, kita akan teruskan dengan taklimat nilam yang akan disampaikan oleh Cikgu Azizah kita. Saya perkenalkan sikit GPM sekolah kita ni. Okay, Cikgu Azizah ni sebenarnya setahun dia Cikgu Azizah di 92, hampir setahun betul tak?
Okey, sebelum ni beliau melanjutkan pelajaran di UKM ya dalam Master Pengurusan dan Pentadbiran di bawah Hadiah Latihan Persekutuan HLP. Dan selepas itu alhamdulillah rezeki dapat berkhidmat di SKPP 92 dan kami sangat beruntung ya dapat menerima cikgu yang sangat aktif dan proaktif ni, alhamdulillah. Okey, jadi tanpa buang masa saya persilakan Cikgu Azizah untuk menyampaikan taklimat nilam kepada kita semua. Dipersilakan Cikgu. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, alhamdulillah yang berusaha guru besar kita Tuan Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah, guru penolong kanan Puan Nur Azlinin, guru kanan pentadbiran Puan Nur Azlin binti Nin, guru penyelaras tahun 1 Puan Nur Aslinda binti Johari, penyelaras nilam Puan Nur Fiazah binti Abdullah, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang hadir hari inilah, alhamdulillah dapat kita bersama-sama lah pada hari ini ya. Walaupun cuti tapi alhamdulillah masih dapat menghadirkan diri, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kita. Jadi sebagai permulaan lah, cikgu terus dia cikgu tak ada intro-intro lah ni, terus sebab kita pun jangka masa kita sampai 3.30 lebih kurang ya. Okey, jadi seperti yang telah diperkenalkan oleh Ustazah Rukiah tadi, latar belakang sikitlah program nilam ni dah lama sebenarnya, lama sangat, 1999 dan sehingga sekarang lah, berterusan sehingga sekarang. Jadi objektifnya memanglah kita tahu untuk mewujudkan budaya membaca, menjadikan budaya membaca ni sebagai satu budaya dalam kalangan murid-murid lah. Okey, bermula pada 1999 hingga sekarang, kalau dahulu fokus bacaan murid ni dia hanya pada buku saja. Sekarang kita dah pelbagaikan, bukan sekadar buku, tapi juga bahan bukan buku dan bahan digital banyaklah sekarang kan. Selepas program nilam ditambah baiklah bermula 2018, 2017, 2018 dia berubah seiring dengan perkembangan pembelajaran abad ke-21 lah. Cikgu Jah harap murid-murid boleh beri perhatian dan ibu bapa yang berada di samping bolehlah sama-sama sebab tahun 1 ni masih memerlukan bimbingan kita kan. Okey, jadi bermula tahun 2017 dan seterusnya kita dah berkembang, nilam ni telah ditambah baik. Dan sampai sekarang lah kita bahan bacaan tu dah meluas, bukan sekadar buku saja. Jadi objektifnya seperti yang kita tahu untuk melestarikanlah amalan membaca dalam kalangan murid-murid Malaysia kita semualah. Dan kita nak memastikan pelibatan murid dalam pelaksanaan ni secara berterusan, bukan sekadar orang kata hangat-hangat tai ayam. Kita nak memupuk semangat suka membaca ni, nak menarik minat murid ni kepada konsep pencarian ilmu sepanjang hayat. Kan sebab sekarang kita dah tahun 1 ni memang kita tahu ada yang belum menguasai kemahiran membaca. Tapi kalau yang dah boleh menguasai kemahiran membaca, dah boleh catat, dah boleh rekod. Kita tak paksalah tapi kita galakkan. Sebab tahun 1 punya rekod ni akan dibawa sampai ke tahun 6. Data nilam ini merupakan data terkumpul, dia bukan data tahunan. Sebab tu kita kena bermula awal. Jadi kami ambil inisiatif ini untuk beri pendedahan lah kepada murid-murid tahun 1, terutamanya yang baru masuk sekolah. Walaupun kita tak dapat berjumpa secara bersemuka, tapi kita secara maya lah. Cikgu rasa kalau tahun-tahun sebelum ni, kalau selepas bulan 6 tu seharusnya murid dah boleh membaca kan. Tapi bila kita faham keadaan sekarang dengan pandemiknya dan tahun lepas pun sekolah pun ada yang bersekolah, tak bersekolah kan sebab kita ada kekangan. Jadi ni bulan 10 kita buat taklimat ni supaya dengan harapan adalah juga murid-murid kita yang sudah menguasai kemahiran membaca ya. Bagi yang belum menguasai itu tak apa, kita galakkan dahulu, boleh mengeja, tak semestinya ni kan kita boleh catat mana yang kita boleh. Okey, ni adalah objektif program nilam lah. Okey, fokus pendekatan dia kuantiti dan kualiti bahan. Okey, dan aktiviti bahan ni diikuti dengan pelbagai aktiviti pengayaan lah. Semua murid boleh terlibat dalam aktiviti ni. Fokus kita sekarang kuantiti dan kualiti. Kuantiti ni maknanya semakin banyak baca semakin bagus lah. Kualiti dari segi kandungan bahan yang kita baca tu. Okey, dan aktiviti bahan ni kemudian diikuti dengan aktiviti pengayaan. Cikgu cuma nak sentuh hari ni, nanti kita akan terangkan bagaimana apa itu bahan yang kita boleh baca. Bagaimana nak isi Google Form. Kita tengok selepas ni. Okey, jadi di peringkat pusat sumber, kita telah merancanglah dan melaksanakan pelbagai program lah tahun ni. Sepanjang tahun ni dan kita menyediakan bahan bacaan, akses bahan, sistem perekodan dan sebagainya. Jadi Cikgu Jah berharap, saya berharap ibu bapa boleh sama-sama turut main peranan di sini
untuk menggalakkan anak kita mengikutilah program-program yang telah dilaksanakan dan dirancanglah. Okey, ini antara kempen galakan baca sepanjang tahun. Bermula awal tahun kita dah bermula. Awal tahun mula itu kita dah kenalkan semasa transisi tahun 1 kita dah kenalkan dah pasal pusat sumber, okey. Tapi secara atas talian jugalah. Bila datang ke sekolah ada beberapa kelas yang telah melawat pusat sumber kan. Walaupun sekejap waktu tu kita boleh bersemuka, saya berharap semua murid dah kenal lah di mana pusat sumber sekolah. Dan di sepanjang tahun kita berkesempatan semasa sesi bersemuka kita dah buat pelancaran, kita buat pertandingan, aktiviti banyak ya, pertandingan nilam ni sepanjang tahun. Ni terutama yang pertandingan nilam kategori murid ni murid boleh sertai sepanjang tahun. Sehingga bulan 10 ni kita akan kutip data lah, sebab tu kena faham betul-betul. Dan kita sediakan hadiah. Kita kena ingat program nilam ni ada 3 komponen. Komponen pertama membaca dan merekod. Baca dan rekod ni tanggungjawab murid. Okey, yang kedua komponen pertama membaca. Okey, anak-anak membaca. Jadi komponen pertama anak-anak kena baca. Komponen kedua merekod. 2 komponen ni anak-anak punya tanggungjawab lah, murid-murid punya tanggungjawab. Dan komponen ketiga tanggungjawab guru, iaitu mengesahkan rekod dan mengumpul data serta memberi pengiktirafan kepada murid. Jadi di situ tanggungjawab guru adalah mengesahkan rekod, mengumpul data dan memberi pengiktirafan. Kita ada hadiah untuk anak-anak yang berjaya membaca dengan banyak. InsyaAllah kita dah sediakan hadiah untuk setiap kelas. Jadi anak-anak kena rebutlah peluang ni. Tahun 1 ada 9 kelas kan. Jadi setiap tahun 1 tu kita akan pilih satu yang paling bagus, paling banyak membaca, paling banyak merekod. Kita juga ada pertandingan untuk ibu bapa. Ibu bapa boleh ambil bahagian lah ni. Di akhir bulan 10 kita akan finalize lah. Untuk ibu bapa kita dah edarkan Google Form lah pada awal tahun. Begitu juga dengan staff, guru. Ni pelbagai program lah kita dah pernah buat sebelum ni. Cikgu just laju je. Okay. Ni antara program kita dah buat sepanjang tahun ni lah. Okay. Kita berterusan lah. Okay. Bila masa kita buat program nilam ni, kalau di sekolah bersemuka, ni antara waktu-waktu yang kita boleh buat lah. Waktu aktiviti semasa perhimpunan, masa PDP, dalam waktu rehat, program-program anjuran sekolah, masa waktu aktiviti koko dan waktu guru ganti dan sebagainya lah. Ini kalau kita boleh bersemuka lah. Sebab nilam ni di mana-mana pun boleh buat. Okay. Kemudian kalau sekarang masa yang sesuai di luar waktu persekolah adalah di rumah lah. Bersama ibu bapa lah. Boleh latih anak-anak untuk membaca. Okay. Dan sini pentingnya peranan ibu bapa dan komuniti serta PIBG lah untuk membantu menggerakkan aktiviti membaca ni. Di samping guru, ibu bapa memang perlu mainkan peranan. Kami sangat berharap ibu bapa dapat bantulah sama-sama untuk galakkan anak untuk menggerakkan aktiviti nilam lah secara berterusan, bukan sekadar 1 tahun tapi sampai bila-bila lah, sepanjang hayat, konsepnya sepanjang hayat. Okey, kemudian ni ada juga boleh dilaksanakan oleh NGO kalau mereka nak bantu sekolah dari segi prasarana kan, dari segi nak bantuan mengecat, itu ibu bapa pun boleh libatkan diri. Okey, ni antara program nilam lah. Okey, kita tengok kat sini. Panduan bahan bacaan. Macam mana bahan bacaan ni? Bila kita nak rekod Google Form nanti, Cikgu Jah akan tunjuk Google Form. Apa itu kategori bahan bacaan? Buku fiksyen, kita tengok. Anak-anak boleh, kalau yang nak boleh baca tu boleh tengok skrin. Buku fiksyen macam mana? Buku fiksyen ni buku yang berbentuk novel, cerita. Okay? Bukan fiksyen, buku yang berdasarkan fakta sebenar. Okay? Sejarah, geografi kan. Okay? Contoh juga ada juga yang ada apa? Dia bukan buku rekaan lah, kita kiranya fakta. Okay? Kemudian ada majalah, jurnal, komik. Ini bahan bukan buku lah. Okay, majalah, jurnal, komik, surat khabar. Okay, itu semua bahan bukan buku. Okay, banyak bahan-bahan bacaan. Tak terhad kepada buku saja anak-anak. Anak-anak nak boleh baca poster. Kalau poster, Cikgu Jah saya selalu hantar maklumat dalam, kita ada channel Telegram. Di situ kami update setiap hari bahan bacaan. Kalau paling ringkas baca poster saja, anak-anak boleh baca 1 minit tak sampai. Dah baca maklumat dalam poster, boleh rekod terus. Kan senang sangat. Yang kedua, yang ketiga bahan digital. Kalau bahan digital lagi mudah. Anak-anak yang tak pandai membaca pun boleh buat, boleh tengok. Bahan digital kita tonton. Kita tonton bahan yang berinformasi. Bahan-bahan 2 minit, 3 minit video kan. Macam-macam video sekarang ada dekat YouTube, dekat mana-mana bahan online. Kita tonton dan kita boleh rekod. Itu pun dikira sebagai bahan bacaan. Aktiviti ni aktiviti selepas pengayaan lah. Contoh anak-anak lepas baca nak cerita ke adik. Awak ada adik seorang lagi kan, adik 6 tahun ke 5 tahun. Awak dah baca, awak buat aktiviti bercerita. Adik tadi kan abang baca ni poster ni bunyi
peribahasa, minyak digoreng, apa-apa semua kan, contoh. Dah berlaku aktiviti pengayaan di situ. Jadi aktiviti pengayaan ni adalah untuk melatih murid kita lah untuk lebih memanfaat apa yang ilmu dibaca, dia boleh cerita semula kat rakan lain, boleh cerita kat adik-beradik yang lain dan sebagainya. Jadi membina keyakinan murid tu sendirilah, membina jati diri dia, membina kemantapan diri dia untuk berbicara kan, untuk berkongsi. Ni sebab tu pentingnya juga aktiviti pengayaan. Kalau dalam kelas selalunya cikgu boleh buat sajak, syair kan daripada buku. Itulah contoh sedikit. Kemudian ini juga bahan komik. Komik juga boleh dibaca, okey, dan boleh direkod. Tapi komik yang macam mana? Komik yang mempunyai ISBN. Okey, komik fiction dan bukan fiction yang ada nilai. Kalau komik tu tak ada ISBN, jadi kami perlu menilai dululah. Selalunya anak-anak di rumah kalau ada komik, tengok ada ISBN tak kat belakang buku kan. Dan adakah komik itu berinformasi dan bagus untuk tatapan kita. Jadi bila dah baca, boleh kamu rekod. Okey. Okey, cikgu kenalkan sedikit sistem IQ Nilam yang sekarang ni. Untuk awal tahun ini telah diperkenalkan sistem IQ Nilam ni. Cumanya untuk tahun ini ditangguhkan sementara bulan 8 hari tu. Jadi ini merupakan sistem yang ditambah baik lah. Kita harap lepas ni sistem ni makin ditambah baik dan di-upgrade lah. Sebab sekarang dia stop kejap kerana apa? Sebab hanya murid yang boleh masuk. Cikgu-cikgu tak boleh melihat dashboard, belum siap dashboardnya. Jadi mereka sedang selenggara untuk menjadikan sistem itu boleh dilihat oleh semua orang lah. Jadi sekarang ditutup sementara dan ada tengah diselenggara lah. Okey. Jadi ni kalau yang tak pernah masuk nanti boleh cubalah sistem IQ Nilam ni. Okey. Ni tak apa sebab kita sekarang kita tangguh, kita tak guna dah sistem ni IQ Nilam buat sementara bulan 8, 9, 10 ni. Kita guna Google Form. Nanti cikgu akan terangkan untuk bagaimana untuk guna Google Form. Okey. Rekod video, mohon jelaskan rekod. Rekod apa tu ya? Okey. Kejap ya. Okey, untuk sistem IQ Nilam ni sekarang ni kadang-kadang dia boleh masuk, kadang-kadang dia tak boleh masuk. Okey. Cara nak masuk ni senang saja. Saya boleh masuk. Boleh? Awak boleh masuk? Awak boleh masuk ke? Kalau nak tunjuk contoh, kita tunjukkan dulu. ID murid kita buka. Cikgu cuba buka kat sini kan. Sekejap kan. Cara masuk je. Aku tak suka. Mengandung dia mengandung lagi. Kau ni kerja kau Apa? Okay, tak apa. Okay, kita cuba buka IQ Nilam kat sini. Cikgu harap boleh masuk lah. Cikgu baca share screen. Amanda baru key in tadi. Boleh key in tapi kita harap jangan key in lagi dalam tu ya anak-anak. Sebab data tu tak diproses nanti sebab dia tengah tangguh. Okay. Okay, sekarang ni. Okay, kalau nampak tak skrin yang cikgu pancarkan? Okay, kalau nak contoh nak masuk kat sini, kita klik dekat alamat laman web IQ Nilam ni. Cikgu tunjukkan dahulu supaya mungkin akhir tahun atau tahun depan akan digunakan semula sistem ni, kita tak pasti. Jadi kita tunjukkan dulu pada murid bagaimana untuk masuk. Okay, kita masuk kat laman iqnilam.moi.gov.my ni. Kemudian kita sign in. Dia kena guna ID murid. Tak boleh guna ID cikgu. So cikgu cuba guna ID murid. Okay. Tengok tak boleh masuk. Tak boleh masuk di sini. Kita cuba lagi sekali. Kadang-kadang sistem ni boleh masuk, kadang-kadang tak boleh masuk. Okey, tadi ada persoalan ya. Ada yang tak faham tentang record, betul tak? Okey, ada yang kata record video atau video. Tidak, merekod Nilam di sini bermaksud anak-anak baca, anak-anak yang tadi guna IQ Nilam 1. Okey, kita record melalui IQ Nilam, record bacaan kita tu. Okey, dan yang kedua, sekarang ni IQ Nilam ditangguhkan.
Jadi bermaksud anak-anak boleh record melalui Google Form yang diberi ya. Google Form yang diberi. Jadi record tu bukan record video, maksudnya baca tak bukan. Okey, record bahan yang dibaca melalui link yang kita berikan. Okey, tak apa, nanti ada persoalan lagi boleh ajukan lagi di sesi soal jawab nanti, dan kita harap ya kekal ya setia bersama, sebab di hujung nanti kita ada tayangan ya. Ada anak murid tahun 1 yang berjaya membuat penggayaan ya. Ya Tuan Haji, ada murid kita berjaya membuat penggayaan daripada dia baca buku tu. Dia baca buku kat rumah. Bila kita minta datang PSS, dia boleh buat penggayaan. Kita akan tayangkan di hujung nanti selepas sesi soal jawab ya. Okey. Macam mana Cikgu Aziza? Sorry, saya terleft tadi. Okey. Okey, tak apa. Boleh tak nampak saya punya share screen tadi semula Okey. Okey. Okey ni Dapat tak? Cikgu Rukia nampak tak ni? Okey, boleh nampak. Okey, dah boleh masuk IQ Nilam ni. Okey, jadi di sini. Okey, katalah sekiranya bila IQ Nilam nanti boleh diguna. Sekarang ni anak-anak jangan rekod ni walaupun boleh masuk. Jangan rekod dalam ni dulu sebab kita arahan daripada KPM memang jangan isi apa-apa sekarang. Arahan daripada KPM dan jabatan jangan isi dalam ni. Kita isi kat Google Form sebab bila isi dalam ni, cikgu tak boleh nak analisis. Sebab cikgu tak boleh tengok dashboard analisis sebab mereka tak readykan dashboard untuk guru. Jadi, isi dalam Google Form. Apa yang anak-anak perlu buat jika sebelum ini pernah mengisi, sebab awal tahun tu kita dah bagi video kan tutorial bagaimana nak melaksanakan mengisi data ni. Jadi kalau ada anak-anak yang dah buat, kita nak minta anak-anak screenshot kat sini. Screenshot data ni hantar dalam GC Nilam. Kalau anak-anak tak pernah buat, tak apa. Jangan risau. Kita buat guna Google Form. Okey, cara nak isi, anak-anak tengok cikgu Jah tunjuk, saya tunjukkan. Okey, nama judul atau tajuk bahan bacaan. Okey, isi apa? Isilah, kalau kamu baca buku, kamu isilah nama buku, contoh Robo Rider kan bukunya. Okey, apa bahasa yang kamu, buku tu bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kliklah kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Tengok dekat buku tu bila tahun terbitan. Tahun terbitan maksudnya buku tu diterbitkan pada tahun bila. Boleh tengok dekat belakang buku ataupun dekat dalam muka surat pertama halaman verso tu. Tengok kat situ 2017 ke 2018 kan catat. Okay? Tulis. Contoh cikgu jangan bagi contoh ni. Siapa nama pengarang dia? Kamu tengok dekat bahagian buku. Ini kena perlukan bimbingan ibu bapa lah. Kalau buku tengok nama pengarang, cuba masukkan. Ni kalau murid yang dah boleh baca lah. Kalau tak boleh baca, tak apa dulu. Okey, tengok maklumat semua ni adalah dalam buku tu ada. Okey, selalunya maklumat pasal penerbit ada di belakang buku. Ini contoh Okey, dah isi nama judul, pilihan bahasa, tahun terbitan, pengarang dan penerbit. Kita pergi dekat sini. Nyatakan jenis bahan. Kamu pilih. Kalau tadi kita baca buku, tekan buku lah kat sini. Kalau kamu baca buku bukan fiksyen, kat sinilah. Buku bukan fiksyen tadi cikgu dah bagi tahu adalah buku yang berbentuk fakta. Okey. Kalau kamu baca bukan buku, kamu klik kat sini. Dekat sini, bahan bukan buku ni banyak pilihan. Ni yang cikgu dah cakap tadi, poster. Kalau kita baca poster, kita klik poster lah. Kalau kita baca bulletin, surat khabar, kita klik lah surat khabar. Okey, ni boleh pilih kat situ dan kita ada juga bahan digital. Bahan digital ni mudah. Masukkan kopi laman web, copy paste letak dekat sini. Okey. Macam kita tonton video kan, kita tonton video informasi pasal kesihatan ke, pasal COVID ke kan, apa-apa sahaja video yang ada informasi, walaupun ringkas, kamu boleh letakkan di sini. Tapi tu kalau kat sini tukar maklumat ni, nama judulnya apa? Nama judul video lah, mana nama tajuk video, bahasa apa. Tahun terbitan kalau tak tahu tak payah, kosongkan je bahagian terbitan, pengarang, penerbit tu boleh kosongkan sebab dia bahan digital ataupun bahan bukan buku. Ini yang penuh ni kalau nak tulis bahan buku saja kita perlu isi tahun terbit, pengarang, penerbit tadi kita sebab kita tulis buku, kita klik kat sini lah buku. Lepas tu bilangan muka surat berapa? Contoh katalah 25 muka surat contoh kan. Okey, dah habis semua bahagian kat sini, pergi dekat rumusan. Rumusan ni sangat mudah, tak perlu panjang-panjang. Satu ayat pun boleh. Sebab kita nak melatih murid membaca dan merekod ni kita bagi yang mudah-mudah saja. Contoh, kamu boleh buat rumusan kalau buku kan. Buku cerita ini mengenai apa? Mengenai robot. Katalah robot. Dah cukup untuk tahun 1.
kan. Kalau murid tu dah tahun 3, 4, 5, 6, dia kena panjanglah sikit kan rumusan dia, 1 hingga 3 ayat boleh. Kalau kamu baca poster, contoh poster ini berkaitan dengan peribahasa. Contoh kan, apa, kalau nak tulis tajuk tulis, kalau tak boleh tulis tajuk pun tak apa, cukup 1 ayat sebab kita nak latih murid yang penting dia rekod, okey. Kalau kamu rasa kamu advance, kamu dah lebih pandai, dah boleh faham, kamu tulislah panjang sikit berkaitan dengan apa, alang-alang menyeluk perkataan. Contoh kan, kamu tulis, lepas tu klik sahaja dekat sini, okey. Rumusan ni dah memang tanda. Kalau kamu ada buat aktiviti lain, contoh kamu bercerita ke adik, kamu boleh cerita kat sini lah, klik. Kalau tak ada aktiviti apa-apa pun tak apa. Just klik rumusan, boleh simpan. Itu sahaja contoh kan. Ini contoh lah. Tapi sekarang kita tak nak guna, kita bukan tak nak guna, kita tangguh dulu sebab nampak dia tak tahu dia proses sama ada dia bergerak tak kat sini. Kan, kita biarkan dahulu sebab cikgu tak boleh tengok. Kamu je yang boleh tengok data ni. Walaupun dia proses, cikgu semua tak boleh tengok maklumat ni. Jadi apa yang perlu kamu buat, kalau pernah rekod sebelum ni, kamu screenshot sahaja. Minta Mak Ayah tolong screenshot bahagian kat sini dan hantar dalam GC Nilam. Setiap kelas ada GC Nilam kan? Tahu kan? Okey. Setiap kelas ada GC Nilam. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, kita sambung balik tadi. Okey, itu berkaitan dengan IQ Nilam. Okey. Sekarang nampak tak paparan cikgu? Okey, dah dapat Okey, IQ Nilam tu kamu just hanya untuk pengetahuan kamu lah untuk sekarang, dan mungkin selepas ini tahun depan mungkin dibuka balik, kita tak pasti. Jadi bila nak masuk nanti lain kali, macam itulah caranya. Kamu buka IQ Nilam tu, kemudian masukkan ID delima. Okey, kena guna ID delima. Kalau guna ID lain memang tak boleh masuk lah. Masukkan kata laluan. Tahu kan kata laluan ID delima masing-masing? SKPP 92. Kalau kamu tak ubah lah. ID-nya semua sama. SKPP nombor 9 DUA 2. Lepas tu masuk paparan tadi, isilah. Kalau yang paling mudah memang bahan bukan buku. Sekejap je kamu boleh baca, kamu boleh isi. Kan? Tak semestinya buku banyak nak tebal nak baca kan. Jadi peringkat kanak-kanak kecil ni kita asal baca poster dulu, baca carta kan. Yang mudah-mudah dulu. Kalau kamu dah boleh menguasai kemahiran membaca, boleh baca apa-apa kamu nak baca, boleh. Masukkan. Okey, kemudian ni adalah surat penangguhan berkaitan dengan IQ Nilam tadi. Kita dah edarkan maklumat ini kepada semua ibu bapa lah. Okey. Edaran ni bermula 17 Ogos itu ditangguhkan. Jadi sebagai alternatifnya kita wujudkan GC, Google Classroom Data Nilam. Ini yang kami katakan tadi, untuk murid-murid macam tahun 4, 5, 6 kan mungkin dah banyak rekod, dia akan hantarlah screenshot ni. Hantar screenshot ni masukkan dalam GC. Dah ada arahan di GC dan murid tahun 1 pun terlibatlah kalau pernah merekod di situ, hantarkan maklumat itu di GC supaya kami tahu berapa bilangan murid dah baca sebab kami tak boleh masuk itu adalah satu yang mereka sedang selenggara lah untuk dibaiki untuk membolehkan guru melihat analisis. Buat masa ni kami memang tak boleh masuk, guru-guru tak boleh masuk. Hanya murid-murid yang boleh masuk menggunakan ID delima. Okey, jadi inilah paparan yang kamu perlu tangkap daya. Dan hantar ke GC kalau kamu pernah merekod. Okay, kalau tak pernah merekod jangan buat dah dalam tu sekarang ni jangan buat dah dalam tu, kita pergi dekat sini. Berikutan penangguhan IQ Nilam tu, jadi kami sediakan Google Form. Okay, Google Form ni sama. Maklumat yang dalam Google Form ni sama dengan maklumat dalam IQ Nilam. Mari kita tengok maklumat dia. Kita macam nak isi, sama sahaja isinya. Cikgu akan copy paste lah dekat chat, anak-anak boleh tengok dan boleh try isi terus dengan cikgu. Okay, sekejap saya cekkan ni. Sebentar. Okay, cikgu dah copy masuk dekat link. Kita buat sama-sama. Boleh dapat satu bacaan hari ni kan? Okay. Okay. Okay, cuba kamu tekan. Kalau kamu belum pernah masuk, cuba tekan link Google Form. Okay, ibu bapa yang ada bersama boleh bantulah anak-anak kita Okay, cuba tekan link Google Form itu dan cikgu akan paparkan kat sini. Okay, Google Form yang sama.
Okey. Okey, ini Google Form yang saya beri maklumkan tadi. Okey, dekat sini ni rekod bacaan untuk tahun 1 lah. Tahun lain kita buat ni setiap tahun. Untuk setiap tahun ada. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk anak-anak tahun 1, jika kamu dah menguasai kemahiran membaca, kamu boleh isi. Okey, kamu boleh isi. Kalau belum boleh, tak apalah. Kita tak paksa. Okey, cuma kita galakkan. Dan ibu bapa boleh bantulah untuk galakkan mereka baca. Tonton pun boleh. Kalau dah boleh tonton, tak ada masalah, boleh isi. Kan bahan digital kan. Okey, jadi ni panduan skala bintang cikgu terang kemudian. Okey, kita isi sama-sama kat sini. Tulis nama murid. Cuba kamu masukkan nama murid. Nama kamu. Cuba. Masukkan nama murid. Kan? Contoh cikgu jangan masuk nama anak cikgu lah. Anak cikgu pun ada tahun 1 juga. Okey, Cepat Syahmi bin Saiful Azni. Contoh. Kamu masukkan nama kamu. Cuba. Okey, kalau pandailah. Cikgu rasa kamu pandai guna handphone kan, guna tab kan, laju je anak-anak zaman sekarang ni. Okey, tekan today, hari ni today. Okey, kemudian kelas apa? Pilih kelas, 1 Bestari, 1 Arif ke 1 H, 1 Hebat. Okey, contoh. Okey, jenis bahan bacaan. Kat sini ni kamu pilih. Ada 4 kategori bahan kat sini, buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bukan buku dan bahan digital. Paling mudah bahan digital lah. Contoh bahan digital kan. Ataupun bukan buku. Cikgu jangan ambil bukan buku lah, senang bukan buku dulu. Okey, contoh. Dia akan pergi terus dekat paparan sini. Ni mudah. Kalau bukan buku, dia mudah. Kalau kamu pilih buku, banyak sikit maklumat nak kena ambil. Pengarang, penerbit. Kalau bukan buku, senang sikit. Kita ambil apa? Poster. Cikgu just suruh dia baca poster. Okey, baca poster. Apa nama tajuk bahan? Poster COVID. Contoh. Poster peribahasa. Kamu tulis nama tajuk bahan tu berdasarkan yang kamu baca. Okey, pilih bahasa kat sini. Okey, bahasa apa? Cikgu laju sangat ke? Kalau laju sangat bagi tahu Okey, pilih bahasa. Bahasa apa poster tu? Bahasa Melayu. Okey, tekan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris lah. Kalau lain-lain. Kemudian next. Tekan next kat situ. Rumusan. Ni pendek je, tulis pendek-pendek. Saya membaca poster. Contohlah saya membaca poster. Kalau kamu dah pandai menulis lah. Kalau tak boleh tulis, tak apa. Minta tolong mak ayah. Guide kamu. Saya membaca poster mengenai tentang COVID. Cukup. Tahun 1 tu. Tahun 1 cukup 1 ayat. Okey. Tak payah banyak-banyak. Okey. Dah sudah tu tekan aktiviti pengayaan. Kalau kamu tak buat aktiviti pengayaan ni, kamu ambil yang catatan. Sebab kamu mencatat kan. Kamu catat kat Google Form. Kira catatan lah. Pilih catatan. Kalau kamu bercerita ke adik, tekanlah kat situ adik dia hari ni. Laju sangat Laju sangat. Okey, sorry. Okey. Aktiviti pengayaan ni, kalau kamu nama tajuk bahan bacaan. Tajuk bahan bacaan. Okey, cikgu japatan balik. Mana ni? Kat sini. Okey. Katalah hari ni kamu baca apa? Kita tengok kat sini. Contoh cikgu dah bagi kat sini. Okey, cikgu dah upload pasal poster. Hari ni kamu dapat poster kan? Poster hari kan program hari ni ada poster kan? Poster, katalah kamu baca poster. Ni contoh poster kan. Tadi kan kamu dah tengok poster kan dalam slide tadi kan? Kita ambil satu. Poster pasal pertandingan nilam. Semua orang baca sekejap. Boleh isi terus hari ni dapat markah 1 buku. Pertandingan nilam kategori murid. Okey, kamu dah baca ni. Kira kamu baca ni tau. Kamu lihat ni kamu dah baca. Walaupun mungkin tak boleh membaca dengan lancar, kamu tengok gambar ni. Perkataan nilam. Kamu faham ke perkataan nilam kan? Okey, dah habis baca. Boleh isi tadi. Okey, sekarang tulis apa poster dia? Tajuk apa tadi poster? Poster pertandingan nilam. Okey, tulis sini poster pertandingan nilam murid. Tajuk poster. Boleh? Boleh tak semua? Dah? Dah ke belum? Boleh. Belum? Boleh. Kita tunggu. Okey, semua orang tulis. Tadi dapat hari ni 1 bahan bacaan kan? Tak Okey. Tak boleh? Ikut cikgu tulis tu. Cuba ikut tu tulisan tu. Tiru. Catat. Tulis kalau boleh type. Poster pertandingan nilam murid. Okey, tadi ni pilih poster lah. Okey, tekan bahasa Melayu. Dah belum? Dah? Okey, kalau dah, pergi next. Dah. Okey, bagus. Sini tukarlah. Apa rumusan tadi? Saya membaca poster
tentang pertandingan nilai murid. Jadi kamu dah isi satu bahan bacaan hari ni. Nanti boleh klik hantar tahu. Okey. Sekarang ikut Cikgu Jarul. Okey, salin. Saya membaca poster tentang pertandingan nilam murid. Boleh? Dah? Ibu bapa kalau ada di sebelah boleh bantu anak-anak kita ya. Bantu dia untuk tulis ni lah. Saya membaca poster tentang pertandingan nilam murid. Okey, aktiviti pengayaan kamu pilih lah. Kalau kamu cakap kat adik-adik tadi kan abang dengar taklimat pasal nilam ada poster. Kamu dah bercerita dah tu. Dah cerita tu. Kalau tak, kamu tu catatan ataupun kamu buat komen ke. Cikgu ni cakap pasal ni. Kamu memberi komen kan. Saya baru faham. Boleh. Poster pertandingan nilam murid. Tulis tu. Tulis macam yang cikgu tulis kat dalam Google Form ni. Dah. Maklumat sikit je kalau kamu pilih yang bahan bukan buku sikit je. Kalau pilih buku banyak sikit lah. Cari nama pengarang, nama penerbit kan. Yang tu kena tengok dekat buku. Cikgu tunjuk yang bukan buku dulu. Okey dah? Kemudian tekan, ni pilih lah. Saya pilih catatan sebab kena mencatat. Kalau kamu nak melukis pun boleh. Tengok-tengok gambar tadi lepas tu nak melukis pasal. Ya. Ya sayang. Siapa tu? Okey. Kalau tak boleh kita Jadual atau tajuk bahan bacaan tu apa? tajuk bahan bacaan, poster lah. Tadi poster pertandingan nilam. Kat sini tadi kan. Tajuk bahan bacaan ni, bahan bacaan yang kamu baca. Kalau kamu tengok video, dia bahan digital nanti kan tulis kat sini video. Contoh apa? Video pertandingan ke video pasal apa? Pasal video pasal apa? Pasal COVID ke? Apa-apa yang kamu tengok lah dekat YouTube boleh masukkan. Itu bahan digital itu tempat lain bukan kat sini. Ni contoh cikgu Jan bagi bahan buku dulu. Bahan buku poster. Bahan bukan buku poster. Nanti kamu boleh cikgu Jan tu lagi satu lagi. Contoh lagi satu. Okey, kita buat yang ni dulu. Habiskan yang ni, tekan next. Tekan next. Terus boleh submit. Submit. Tekan submit. Tahniah. Okey, dah baca. Dah dapat satu dah. Nampak tak? Okey, senang ke susah? Senang ke susah? Tahniah. Okey, kita tengoklah satu lagi. Kita try lagi satu. Kita try lagi satu. Tulis lagi satu. Kita try pula bahan digital. Contoh bahan digital. Pengarang tu apa? Pengarang. Okey, dia nak buat buku kan. Okey, kita masuk lagi sekali. Contoh cikgu Jan buat contoh. Okey. Tulis lagi nama Muhammad, nama kamu. Lagi sekali. Nanti kena suruh anak cikgu baca lah ni sebab cikgu bagi contoh nama dia ni. Okey. Tulis nama kamu. Okey, tekan lagi tarikh hari ni. Kalau kamu baca bahan kedua, kamu kena isi yang lain pula. Dia bukan sekali isi Google Form ni bukan sekali isi. Isi berkali-kali setiap kali kamu membaca. Bukan sekali je isi setahun, tak. Lagi banyak bahan bacaan lagi bagus lah. Dan kita ada KPI kita nak capai bintang. Sebab nanti di akhir tahun 6, bintang bahan bacaan ni akan dikumpul dan direkod lah dan disahkan berapa banyak bacaan kamu baca. Okey? Okey, sekarang kita pilih semacam tadi juga sama, masukkan nama, masukkan tarikh, masukkan kelas, kemudian pilih. Tadi ada kawan kita nak buat buku kan, okey tekan buku. Ni susah sikit lah, ni kena bantu ibu bapa lah sebab kamu kat rumah cikgu nak tunjuk. Okey, buku fiction. Okey, contoh buku fiction. Cikgu ada buku tak kat sini, ada contoh, sekejap ambil buku sekejap. Nama saya buku digital. Okey, contoh buku kan. Okey. Contoh ni, apa buku ni contoh, nampak tak cikgu Jan tunjuk ni? Boleh nampak? Buku Kalau kamu baca buku, tulislah nama tajuk buku tu apa. Okey, contoh ni Misi Straight A kan. Okey, tulis. Kamu kalau ada baca buku lah, kalau tak ada tak apa, tengok je dulu, tak payah tulis apa-apa. Ni contoh. Contoh cikgu Jan bagi Straight A. Contoh, apa bahasa ni, buku ni? Bahasa Melayu. Okey. Siapa pengarang dia? Pengarang kena tengoklah dalam ni. Siapa dan pengarang dia ni? Okey, Afiq dan Nazri nama dia. Afiq, karya Afiq dan Nazri. Contoh ni contoh. Okey, siapa penerbit dia? Dekat belakang buku ni selalu penerbit ni ada dekat belakang buku Kat sini ada penerbit.
Nampak ke yang Cikgu Jah tunjuk kat kamu ni? Okey, dan penerbit, siapa nama penerbit dia? PTS Sdn Berhad contoh kan. Kamu type lah kat situ. Okey, contoh PTS Sdn Berhad. Yang ini susah sikit lah, kamu kena bantu ibu bapa sebab nak mencari maklumat dalam buku. Ni kemahiran mencari maklumat, literasi maklumat ni. Okey, kemudian tahun terbitan. Bila tahap diterbitkan? Tengok kat dalam buku ni bahagian mana? Kat sini dekat, selalu kat depan buku ada, dekat tengah buku pun ada, kat tepi kat awal buku ni. Kat sini ada cari tulis 2014. Contoh ni contoh. Berapa bilangan muka surat? Tengok belakang sekali, bahagian belakang sekali. Berapa muka surat? Muka suratnya berapa sini? Okey. Katalah ni banyak ni, 371. Tebal ni buku anak cikgu ni yang sekolah menengah ni baca ni. Kamu kalau kamu baca buku ringkas-ringkas tak apalah, list 10 muka surat, 16 muka surat, tulis yang ada kat buku tu. Dia ikut tahap murid jangan baca yang tebal-tebal sangat, susah nak ni. Okey, lepas tu tulis rumusan. Macam tadi juga tulis seringkas yang mungkin. Buku ini mengisahkan tentang apa dia? Mengenai keseronokan untuk belajar. Contohlah, buku ini menceritakan tentang keseronokan belajar. Contoh ni cikgu bagi contoh sahaja. Okey, kemudian buku ni apa? Kalau kamu baca buku tentang Arnab dan kura-kura. Contohlah, buku ni cerita tentang anak dan kura-kura yang berlumba lari. Contoh, tulislah yang mudah-mudah sahaja untuk rumusan yang kamu fahamlah daripada buku tersebut. Okey. Aktiviti pengayaan, kalau kamu ada, lepas kamu baca buku tu, kamu nak berlakon ke, kamu nak mengeja ke, itu bila mana kamu buat aktiviti pengayaan ni, kamu pilih lah. Melukis, bagus. Tekan melukis. Contoh bila dah baca, melukis. orang bagus, suka melukis, bagus. Tekan next. Tekan next, submit. Cikgu Jah tak submit lah sebab anak Cikgu Jah tak baca buku ni lagi kan. Yang ada satu tu ni buku akak dia. Okey, itulah tekan submit, dapat dah 2 bacaan hari ni. Nampak tak? Senang ke susah? Senang. Okey. Okey, last kali saya nak tengok bahan digital. Yang paling mudah adalah bahan digital. Bila kamu pilih kat sini, bahan digital ni contoh Cikgu Jah laju sikit dah 320, bahan digital, tekan next, dia terus pergi dekat sini. Masukkan laman web, masukkan URL. Katalah Cikgu Jah tengok YouTube. Okey, YouTube. Tengok YouTube pasal apa hari ni? Hari ni belajar pasal, kamu tengok YouTube apa ni? YouTube apa ni? Surah ke apa benda ni? Ni kan contoh kamu tengok YouTube apa? Anugerah Inspirasi. Ambil kopi laman web dia ni. Katalah YouTube. Pasal apa COVID. Kononlah contohlah video COVID. Ambil yang ringkas-ringkas, ambil 2 saat, 3 saat. Katalah yang ni 2 saat pula, 2 minit, 3 minit. Kamu ambil tekan URL ni, copy kat sini. Okey, tekan ni, kamu dah tengok video ni sampai ke ni 1 minit je video ni. Okey, habis dah tengok. Okey, habis pergi dekat URL atas ni, ambil URL ni, copy. Kalau pandai copy, kalau tak pandai minta tolong mak ayah ajar. Copy ni, tekan, pergi paste dekat sini. Nampak tak? Apa nama tajuk bahan tadi? Pergilah tengok video tadi, apa tajuk dia? Pasal apa? COVID-19 patient. Kamu tulislah tajuk dia. Pasal COVID. Salinlah kamu salin balik. Cikgu Jah bagi contoh je ni Cikgu tak buat penuh lah. COVID-19 patient. Contoh kan. Tulislah tajuk yang video tadi ni. Masukkan apa-apa yang video kamu tengok lah. Lagi senang yang ni. Lepas tu bahasa apa? Bahasa Inggeris. Hebat bahasa Inggeris kan? Faham kamu bahasa Inggeris. Bagus. Okay, next. Video ini tulislah, type sikit je. Video ini pasal apa? Contohlah kamu tak pandai nak dia mengenai, kata video ni pasal COVID. Cukup. Tahun 1 cukup. Tak payah panjang-panjang tahun 1 lepas tu katalah kamu nak lukis. Kamu lukis gambar virus ke apa ke. Ataupun kamu catatan ke. Ataupun kamu nak nyanyi lagu COVID ke. Terpulang. Itulah aktiviti pengayaan lepas kamu tengok video tu. Saya faham, lepas tu saya nak buat aktiviti lain, nak bercerita ke adik kan, nak komen ke, nak catatan, pilih mana-mana yang kamu buat lah. Okey, kalau selain daripada perkara ni, kamu boleh pilih lain-lain lah. Kalau lain-lain,
kamu kena tulis satu benda kat sini. Apa lain-lain tu? Nyatakan. Baru boleh submit. Kalau kamu tak pilih lain-lain, yang ada dalam ni, pilih je yang kat sini yang ada. Okay? Catatan contoh. Next. Kamu submit. Habis dekat situ. Okay, boleh faham? Senang ke susah? Senang. Kan? Kalau kamu dah baca, kamu dapat 3 dah. Kamu dapat 3 bahan digital tadi, bahan bukan buku, poster. Bahan digital tadi URL kan, masuk URL dan apa tadi satu? Bahan buku. Contoh kan, sangat mudah sekarang. Okay. Tadi dah habis pasal Google Form. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum cikgu teruskan sikit lagi? Tak ada. Tak ada? Okey, bagus dah faham. Bagus. Tak ada. Tengok slide cikgu. Sekarang tengok slide balik. Balik. Okey. Tengok balik semula. Okey. Ada. Okey, bila kamu dah buat Google Form tadi, dah selesai lah. Kamu boleh rekod setiap kali kamu baca. Macam mana nak tahu berapa banyak yang kita dah baca? Itu cikgu yang akan tengok. Cikgu yang akan nampak data kamu. Berapa banyak kamu baca. Cikgu akan analisis dan cikgu akan campurkan semua nanti di hujung tahun. Daripada data Google Form, daripada data IQ Nilam yang kamu screenshot, cikgu kami akan campur dan akan totalkan di hujung tahun. Markup, bukan markup, bilangan bahan bacaan. Dan data itu akan dibawa ke tahun hadapan, tahun 2. Kamu kena ambil take note kat sini, dibawa ke tahun 2, tahun 3, tahun lepas data tu akan terkompos. Sebab tu cikgu-cikgu kena rekod dan sahkan dan bawa data tu ke depan. Sebab tu pentingnya rekod sistem. Kita kena ada satu sistem lah untuk kita simpan data ini dan pastikan dia tak hilang. Jadi bila cikgu berganti orang, berganti tahun, data tu disalurkan dari tahun ke tahun. Sampailah kamu tahun 6, last kali data itu akan dimasukkan dalam PAJSK nanti. Okay, nilai bilangan bahan bacaan kamu. Okay, ni kamu tahun 1 tak faham lagi, tak apa, cikgu ni bagi gambaran awal untuk kamu faham. Boleh mulalah sikit-sikit daripada tahun 1. Boleh mula baca. Okay. Bagi murid-murid yang belum masuk GC Data Nilam, boleh rujuk email delima masing-masing. Semua guru tahun 1 dah invite, cikgu rasa dah settle patutnya hari tu. Dah ada GC Data Nilam. Okay, bagi murid-murid yang belum masuk ni, sila rujuk email delima dan klik join dekat invitation email tu. Okay, klik join kat email tu. Kalau yang belum masuk lah. Kalau dah masuk, tak apa, bagus. Okay. Jadi dekat situ, cikgu kamu dah bagi Google Form ni pun kat situ ada. Okay. Dekat Google Form tu dah ada. Kamu boleh rujuk setiap kali nak masukkan data baru, pergi klik dekat Google Form tu. Okay. Kamu juga boleh masuk dekat Telegram PSS. Okay. Telegram channel PSS ni pun cikgu dah pinkan Google Form kat situ. Dan bahan-bahannya ada hari-hari cikgu-cikgu kamu update bahan kat situ. Kamu boleh baca poster, ada artikel, ada surat khabar, ada apa lagi. Kadang-kadang cikgu bagi buku kat situ. Cikgu harap semua murid boleh join lah Telegram ni. Parent lah Kalau parent boleh salurkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak dia ada handphone sendiri, boleh klik lah channel Telegram ni nanti. Kita dah bagi awal tahun itu. Kalau tak ada masalah, tak tahu boleh PM kami lah. Kami bagi semula channel ni. Kemudian kamu boleh juga lihat kat portal. Okay, kat portal PSS. Okay, portal PSS. Mana portal PSS? Kamu klik ni. Siapa yang belum pernah masuk portal, inilah portal PSS kita. Okay, dekat sini. Okay. Ada Rak Maya. Okay. Kat sini banyak bahan bacaan, kamu boleh masuk kat laman ni. Kat ni Akhbar Online ada. Okay, portal ni pun cikgu dah bagi awal tahun hari tu. Kalau siapa yang belum pernah masuk, bolehlah dengar-dengar lepas ni. Dekat sini ada laman KPM, laman delima, ada Akhbar Online. Okay, ada pautan perpustakaan. Boleh tolong mute tak siapa tu? Okay, pautan perpustakaan, perpustakaan negara ni banyak buku sangat kat sini. Okay. Ada 50 juta bahan dekat laman portal PNM ni dan kamu boleh pergi juga dekat Rak Maya ni. Okay, Rak Maya ni. Kalau kamu tak nak baca buku, tak nak baca bahan yang dekat channel, tak nak cari bahan sendiri kat internet, tak nak cari bahan kat rumah, pergi klik kat mana-mana bahan ni. Banyak banyak sangat bahan. Kamu klik lah ni, pusat kesumber kita pun ada, digital library, kamu klik kat sini mana-mana. Contoh contoh. Ambil satu buku, bacalah. Okay. Baca, klik satu buku, contoh buku Minion lah, contoh Minion kan. View. Klik view. Okay.
Bacalah buku. Kan. Nampak tak? Nampak tak Cikgu Jah tunjuk ni? Nampak. Banyak bahan. Pergi mana-mana ni semua. Nampak. Kita dah sharing sekolah-sekolah lain. Sharing sekolah. Ambil je buku mana-mana baca. Banyak bahan baca. Saya kamu kelik lah mana-mana sekolah. Kata lah Perak ni ada buku apa kat Perak ni. Banyak buku dia. Ambil lah mana-mana buku yang kamu suka nak baca. Kan fitnah yang makan diri. Tak boleh baca ni. Ambil yang boleh baca lah. Okay. Senang kan? Boleh faham tak? Itu banyak bahan baca. Banyak bahan baca sekarang. Sumber tak terhad. Di hujung jari kamu boleh macam-macam sumber daripada rumah, daripada sekolah, daripada mana-mana sumber. Daripada portal ni ada, daripada Telegram ni ada. Pergi dengar-dengar cikgu punya sekolah kita punya portal PSS. Nanti masuk join Telegram channel. Kat situ cikgu-cikgu kamu update segala aktiviti sekolah. Kemudian kita ada satu lagi channel YouTube. Dekat channel YouTube ni pun kamu boleh tengok video bahan digital. Kita ada Hip Rangers, kita ada TV PSS, kita ada apa lagi, Koko punya ada. Apa-apa video-video yang sekolah share, kamu boleh tengok, kamu boleh catat sebagai rekod nilam. Baru ni ada cikgu kamu, unit Koko ada buat apa? Nyanyian kan, COVID. Kamu tengok kawan-kawan punya pertandingan nyanyian. Boleh rekod lepas tu. Contoh cikgu Jah pergi tengok kat ni, TV PSS TV PSS, tengok sini. Ni TV PSS kita. Kita ada banyak aktiviti kat TV PSS yang kita dah buat, adalah beberapa. Ni antara video-video yang kita dah upload kat TV PSS. Kamu nak tengok pameran bertema hari tu kan? Pameran bertema. Ni cikgu buat pameran bertema hari tu. Kamu tengoklah video-video ni. Boleh catat lepas tengok. Kan contoh kan. Dah tengok video-video ni. Senang saja. Ambil laman URL ni. Kan? Copy paste dekat apa? Dekat apa tu? Copy paste kat mana? Copy paste dekat Google Form tadi. Nampak tak? Kamu dah tengok dah semua ni. Kalau macam ni pameran bertema ni, tengoklah mana-mana video yang dah di-upload boleh. Itu juga dikira sebagai bahan digital. Boleh murid? Boleh tak? Boleh. Semua sekarang kita nak tengok dah 3.30. Cikgu Jah nak laju je. Tadi berakhirlah selesai pasal perkara ini. Nanti kalau ada soal jawab bertanya lepas ni kemudian ni pasal PAJSK. PAJSK ni kemudian nak kita lebih lanjut. Bulan 10 ni Cikgu Jah akan buat satu webinar. InsyaAllah kita akan adakan webinar. Sekejap kita akan adakan webinar mengenai Saya ada tengok cikgu Kuaya Merdeka. Boleh isi. Kuaya Merdeka boleh isi dalam tu rekod nilam bahan digital. Untuk PAJSK ni sebab kamu baru tahu satu. Cikgu hanya sentuh sepintas lalu je sebab nanti bulan depan kita terangkan lebih lanjut. Kenapa nilam ni penting? Sebab nilam ni dikira dalam ekstrakurikulum. Nanti bila kamu naik tahun 4, kamu kena masuk Koko kan, masuk aktiviti beruniform, unit beruniform, kelab persatuan, sukan permainan. Itu 3. 3 tu kita tak sentuh dalam ni. Itu kurikulum. Yang nilam ni dia termasuk bawah ekstrakurikulum. Ini cikgu dah sentuh laju je. Ekstrakurikulum ni ada 5 aspek kat sini. Salah satunya adalah program nilam. Ni untuk pengetahuan umum lah. Nanti bulan depan insyaAllah kita akan adakan webinar lah untuk lebih kamu faham. Program nilam ni penting sebab bila mana murid ni bila dah tahun 4, 5, 6 dia tak dapat apa-apa mata, tak dapat apa-apa markah dalam perkhidmatan, dia tak pernah jadi pengawas, dia tak ada markah dalam jadi ketua pengawas ataupun dia tak ada markah dalam khidmat masyarakat. Jadi program nilam inilah yang akan membantu kamu. Markah dalam program nilam inilah yang akan membantu kamu untuk dapat mata dalam ekstrakurikulum.
Sebab tu pentingnya bermula daripada darjah 1. Sebab bintangnya, nak dapat bintang 5 bintang 720 ke atas. Kita kalau boleh sampai tahun 6 ni kita dah dapat 720. Tahun 1 kita cuba capai 1 bintang. Kan? Cuba capai. 144 bahan bacaan minimum untuk 1 bintang. Mungkin agak payah untuk tahun 1, 2 tapi kita buatlah tahun 1, tahun 2 kita cuba capai target ni. Kan anak-anak boleh cuba capai target. Baca poster je, satu hari baca 5 poster. Rekod 5 poster. 5 kali 7 seminggu dah berapa dah 35 bahan kamu dapat seminggu. Kali pula 10 hari. Dah 350. Banyaknya, tak sangka kan. Lama-lama sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Inilah bintangnya. Maksud bintang, satu bintang ni 144 ni adalah bahan bacaan, bilangan bahan bacaan. Okey anak-anak? Bahan bacaan tu termasuklah poster, buku, bahan digital, semua sekali terangkum. Itu sebab sekarang kita nilai kuantiti untuk bilangan. Kalau untuk kualiti kita akan tengoklah bahan bacaan. Kalau kita nak pilih murid untuk aktiviti yang untuk lebih pengayaan, kita tekankan kualiti lah. Tapi untuk awal ni kita tekankan kuantiti dulu. Nanti lama-lama murid tu akan insyaAllah jadi akan lahirlah kualiti tu insyaAllah. Sebab bila mana kamu dah berjaya merekod, lama-lama kamu dah biasa, kamu nak tingkatkan diri, pilihlah bahan-bahan yang berkualiti seperti buku fiksyen kan, buku bukan fiksyen, buku-buku yang banyak-banyak memberi pengetahuan lah. Okey. Cuba rekod sebanyak mungkin tahun 1. Nanti data tu akan dibawa ke tahun 2. Sebab nanti di akhir tahun 6 inilah markahnya. Bintang ini kalau kamu dapat 1 bintang, kamu akan dapat 3 markah bila mana kamu sertai apa-apa aktiviti nilam di sekolah. Contoh kamu sertai kuis literasi maklumat kan. Contoh cikgu ada buat kuis literasi maklumat. Bila kita tengok video pameran bertema Hari Raya Aidiladha contoh, lepas tu kamu jawab kuis kan. Cikgu dah buat itu bulan berapa, bulan 7 kan. Kamu sertai sahaja aktiviti tu, kamu dah dapat 3 markah. Bila kamu dapat 1 bintang. Kalau kamu dapat 5 bintang, kamu dah ada 720 bacaan ke atas, kamu dapat 7 markah kat sini. Nampak 7 mata, banyak tak? Tu peringkat sekolah sahaja. Jadi kita nak target murid-murid kita semaksimum mungkin lah. Dapat 5 bintang, dapat 7 markah nanti di akhir tahun 6. Okay? Boleh tak? Lekor poster. Dah 3,5. Okay, dah habis dah ni. Kalau kamu ada wakil daerah, kamu dapat 8 mata. Kalau kamu wakil negeri, 9 mata dan wakil kebangsaan dapat 10 mata. Okay. Itulah sedikit mengenai apa tadi? Mengenai PAJSK. Okay. Dan last kali, inilah template sasaran nilam. Okay, template sasaran nilam ni kita akan bagi dekat GC lah. Okay, parent boleh sasarkan lah. Boleh rancang untuk anak-anak sendiri untuk mulai tahun depan boleh rancanglah secara komprehensif bagaimana nak sasarkan bilangan bacaan kan. Kalau nak minta anak galakkan anak membaca, kita sasarkanlah bilangan, contoh bulan Januari berapa bahan bacaan, bulan Februari berapa bahan bacaan yang ikut kemampuan anak lah. Kita galakkan begitulah. Untuk tahun 1 ni tak apalah, kita hanya beri makluman awal. Okay. Dah tahun 2 nanti dah cuba boleh merekod lah. Kalau tahun 1 dah boleh, teruskan. Tak ada masalah. Okey, sekadar itu saja dah dulu untuk perkongsian cikgu hari ini. Cikgu rasa, cikgu Kia, cikgu pulangkan. Sampai 5 bintang je ke? 5 bintang je. Okey, cikgu Rokia boleh? Saya serahkan pada cikgu Rokia. Okey, boleh cikgu Jah jemput minum air cikgu Jah. Okey tak semput saya tumpang tarik nafas untuk Cikgu Jah ni. Okey anak-anak. Okey. Jadi terima kasih pada Cikgu Azizah atas penerangan. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan lagi, jadi kita buka sekarang ni sesi soal jawab. Ada apa-apa persoalan? Boleh diajukan. Assalamualaikum cikgu. Ada. Waalaikumsalam. Berapa faedah Ada satu soalan anak-anak ya. Anak-anak ada satu soalan. Okey, kita dengar bersama-sama. Okey, silakan. Ada. Kita dah rekodkan dalam Google Form tu, yang Google Classroom tu. Ada. Nanti once sistem tu dah siap, dia kan nak kena key in balik dalam sistem.
Ada cikgu tak ada apa-apa soalan. Maaf ya nak, ada satu soalan daripada ayah murid tahun 1. Okey, Cikgu Azizah ada tak lagi? Cikgu Azizah ada. Cikgu Ada, Azizah dengar tak ada. soalan tadi? Boleh ulang tak Sebab Cik? ada gangguan daripada anak-anak. Okey. Anda boleh tutup mikrofon dulu. Anak-anak bagi sabar tuan- jaya, nanti kita tengok video. Itulah soalannya, adakah kita perlu key in semula dalam sistem nilam IQ tu selepas sistem tu dah okey. Sekarang ni kita key in dekat dalam Google Form kan? Adakah perlu key in semula dalam sistem nanti bila once dah okey? Okey, terima kasih Cik yang bertanya. Kia, cikgu saya jawab terus Okey, untuk pengetahuan Cik, kita tidak perlu key in semula dalam sistem IQ Nilam. Sebab bila mana kita rekod dalam Google Form, kami dapat tengok data tu. Nanti kami akan campurkan yang asal, yang awal. Kalau murid sebelum ni masa bulan 1 hingga bulan 7 itu ada rekod, kita hanya screenshot yang situ dan hantar kat GC lah yang tu, yang pertama. Okey, yang pertama yang tu. Kita akan tengok data kat situ dan kita akan campur dengan data daripada Google Form untuk tahun ni lah. Dan tak perlu key in semula dalam IQ Nilam tu. Tak perlu key in dah. Sebab ditangguhkan buat sementara. Memang itu arahan daripada KPM, ditangguhkan sementara. Dan kita tak tahu bila masa dia akan dibuka semula. Jadi untuk tahun ni kita berpegang pada itu, tak perlu key in semula. Kita hanya campurkan data Google Form yang kita dapat dengan data awal kalau murid pernah key in. Kalau murid tak pernah key in, tak ada masalah. Tak perlu key in dalam tu lah. Kita terus gunakan Google Form. Sebab macam murid tahun 456, mereka ada yang dah key in dalam tu, ada ramai yang dah key in. Jadi kita ambil screenshot murid tu berapa data dia dan kita campurkan lah dengan Google Form nanti di akhir bulan 10 lah insyaAllah. Jadi Cik tak perlu isi semula lah dalam data IQ Nilam tu. Kecuali arahan tahun depan dia buka semula, baru kita maklumkan kepada parent tak payah isi Google Form, kita isi IQ Nilam pula lepas tu. Jadi untuk tahun ni kita berpegang pada, kita berpegang pada kita berpegang pada tu lah, kita hanya isi dalam Google Form. Jelas ya? Sebab apa ni, yang untuk anak saya ni saya dah key in kan kat dalam sistem IQ Nilam tu. Okey. Itulah, kalau kita yang kerisauannya tu kalau kena key in semula lah. Tapi kalau apa yang cikgu beritahu tu dah okey lah, clear lah maknanya. Kalau Cik dah pernah key in sebelum ni IQ Nilam, okey sekarang Cik hanya boleh screenshot, Cik screenshot dan hantar ke GC. Okey? Jadi kami akan dapat tengok kalau Cik isi lagi sekali lepas ni, kami tak boleh tengok dah. Kami berdasarkan yang screenshot tu saja. Sebab memang cikgu tak boleh masuk. Sebab tu dah kekangan yang KPM hadapi sekarang. Sebab tu dia nak selenggara, sebab dia nak buat dashboard untuk guru. Belum boleh lagi. Mungkin capaian, mungkin cloud dia ke tak luas agaknya kan. Bila orang satu Malaysia masuk, mungkin ada kekangan di situ. Jadi mereka nak tambah baik sekarang. Jadi buat masa ni memang arahannya tangguh. Jadi yang dah pernah isi, kita minta murid screenshot dan hantar. Kalau dah pernah isi sekarang pun masih isi, dah stop, lepas ni jangan masuk dah. Saya tahu IQ Nilam tu masih boleh masuk, dah ada budak yang key in. Jadi bila dah key in, dah stop dulu, screenshot saja yang terkini, hantar kat GC. Okey, lepas ni kita guna Google Form untuk tahun ni lah. Nanti kami akan campurlah data tu dan dibawa data tu dipas pada guru tahun depan. Begitulah seterusnya, tahun 2 akan pas tahun 3 sampai murid ni tahun 6. Okey. Dan kami perlukan data-data tu untuk akhir tahun sebab kami nak beri pengiktirafan. Jadi setiap kelas memang kena bagi kat kami. Cikgu-cikgu akan kumpulkan lah lepas ni. Sebab kami nak menilai murid mana yang telah membaca, yang rajin kan. Kita nak beri sedikit pengiktirafan lah daripada sekolah. Begitulah ya. Terima kasih cikgu. Iktirafnya hadiah lah kan, siapa yang baca paling banyak. Okey, jadi saya rasa kalau anak-anak memang mereka tak ada soalan dah. Dan sekiranya ibu bapa ada apa-apa soalan lepas ni, tiada masalah, boleh panjangkan soalan tu pada guru kelas. Dan guru kelas kalau tak tahu boleh panjangkan kepada unit Nilam SKPP 92. Okey, daripada ibu bapa ada lagi persoalan? Kita buka satu lagi kalau ada. Anak-anak bertenang sekejap ya, baik-baik semuanya. Dapat pahala semua ni tau. Okey, saya anggap tiada lah. Bolehlah Cikgu Jahya. Okey, nak tengok video tak ni anak-anak? Kawan kamu buat penggayaan dulu. Ambil semangat. Ambil semangat. Kejap. Saya terangkan tadi Cikgu tidak tayang video ya. Sebelum kita murid kita membuat penggayaan. Sebelum kita tutup majlis, cikgu juga nak tayangkan satu video yang sempat kami ambil masa sekolah
awal hari tu sebelum PDP sebelum PKP. Murid ni murid tahun 1. Nak tengok tak kawan kamu? Okey, tengok video ni. Siapa kenal murid ni? Siapa kenal kawan dia ni? Okey, cikgu jamalkan. Si Jomel bertolong merah pergi ke dalam hutan untuk mengatakan tunggu pada neneknya. Tiba-tiba serigala jahat datang mendekatinya. Si Jomel bertolong merah sangat takut apabila melihat serigala itu. Serigala itu pun memberikan bantuan lalu pemburu membawa si Jomel bertudung merah ke rumah neneknya. Lalu serigala jahat pun masuk ke dalam rumah nenek. Lalu si Jomel bertudung merah. Ini sedikit sajalah. Cikgu just tunjuk contoh je lah, sikit saja untuk kamu dapat semangat lah. Macam mana murid ni tahun 1 ni, tahun 1 tahun ni. Kalau tak salah cikgu nama dia Ikhwan ke? Ikhwan ada ke dalam ni? Murid intelek. Satu F. Muhammad 1F. Khairul Ikhwan bin Khairul Azman. Satu fokus. Satu fokus. Ya. Tahniah Ikhwan ni. Intelek. Intelek. Sorry. Satu intelek. Okey. Cikgu Riza ada ya. Okay. Jadi murid ni tengok dia dah boleh bercerita. Dia dah baca buku tu berulang kali kat rumah, dia kata si Comel bertudung merah. Tengok dia boleh bercerita, boleh mengajarkan aktiviti daripada buku yang dia baca tu pada kawan-kawan dia. Hari tu dia melawat library lah sekejap pusat sumber dan dia bercerita kat kawan-kawan dia. Jadi cikgu sempatlah rekod sedikit aktiviti yang dia murid ini lakukan. Jadi nampak kamu pun boleh. Tak ada masalah sepatutnya kan. Kita boleh bercerita, anak-anak sekarang kan advance kan. Dah pandai bercerita, boleh bercakap, semua orang boleh bertutur kan. Jadi cikgu harap anak-anak boleh libatkan dirilah dan sepenuhnya dalam aktiviti nilam ni sebab untuk membantu kamu lah untuk untuk kita dapat sebanyak mungkin ilmu. Okey, ilmu ni boleh kita manfaatkan lah untuk diri kita, untuk orang lain juga. Okey, bukan sekadar terhenti untuk, kita bukan semata-mata target untuk merekod anak-anak, kita nak cari ilmu, nak tambah ilmu, okey. Dan kita harap dengan budaya membaca ini kita akan kita amalkan sepanjang hayat kita. Okey, konsep mencari ilmu sepanjang hayat, bukan kehendak KPM semata-mata, tapi untuk kebaikan diri kita lah dan keluarga kita. Okey, jadi orang yang berilmu. Boleh anak-anak ya? Okay, sekarang itu saja untuk hari ini. Cikgu tahun 1, cikgu penilaian tahun 1, cikgu Noli Aslinda ada di sini. Okey, boleh Cikgu Aslinda nak bagi ucapan sikit untuk anak tahun 1 ni sebelum kita tutup. Cikgu Linda. Cikgu Linda. Ada cikgu, saya nampak Cikgu Aslinda kat situ. Penilaian tahun 1. Okey Cikgu Linda. Sangat aktif tadi, dia duduk keluar masuk. Tu Cikgu Linda baru masuk pula. Dia left keluar. Ada masalah internet saya rasa. Okey, Cikgu Linda boleh kita. Ya, betul. Ada masalah internet. Okey, sebelum kita, Cikgu Linda nak bagi patah dua kata untuk anak tahun 1 ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih terutamanya kepada Pendakbir, kepada Pengurusan Nilam, kepada ibu bapa juga yang join aktiviti kita petang ini. Nampaknya ada nilah sikit, ada nampak jalan dah sikit macam mana cara nak mengisi nilam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu saja. Terima kasih anak-anak. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa objektif kita tercapai pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Okey anak-anak, semoga semua dapat membaca lebih rajin lagi selepas ni. Jangan lupa rekod dalam Google Form yang telah kita berikan ya. Apa lagi Cikgu Aziza? Ada apa lagi ada ya? Okey, Cikgu Fiaza. Okey, jadi terima kasih kepada semua pihak pentadbir, guru-guru, ibu bapa yang menyokong pihak sekolah dan juga anak-anak yang sentiasa bersama cikgu. Okay, jadi kita sudahi kita punya kalimat kami dengan bacaan surah Wal-As dan Al-Ifarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Okay, assalamualaikum semua. Bye.